Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa Surau Ibrahim As-Salam, hadirin hadirat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bernafas dan seterusnya untuk meneruskan kelangsungan hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita rasa bertuah pihak Surau Ibrahim Salam yang mana dipimpin oleh saudara Suhaizat telah berjaya menjemput seorang tokoh ulama. Bila dikatakan ulama adalah ustaz muda di negeri Kedah. Jadi pada malam ini beliau akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Syawal diraih, rezeki disyukuri. Beliau yang saya masukkan ialah Al-Fadil Ustaz Ahmad Ustaz bin Datuk Badaruddin, yang mana beliau merupakan anak kepada mantan Mufti Negeri Kedah yang lepas. Jadi alhamdulillah kita telah mencapai dan menyambut bulan Syawal. Baru-baru ini kita telah menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Jadi berkenaan dengan tajuk ni, saya rasa bertepatanlah kita masih ada lagi saki-baki Syawal. Pada hari ini pun kita dah berada pada penghujung 28 Syawal. Jadi kita minta kepada Ustaz Al-Fadil Ustaz untuk menerangkan bagaimana Syawal yang kita nak sambut. Adakah Syawal yang kita sambut pada baru-baru ini bertepatan dengan konsep Islam yang sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, adakah rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita nikmati, kita gunakan rezeki yang kita dapat dan yang kita nikmati kita dapat daripada jalan halal. Sekarang ni kalau kita tengok ramai yang mendapat rezeki yang melimpah ruah, mereka telah menunjuk-nunjuk. Sekarang ni dah jadi viral lah. Bila dapat harta banyak, duit banyak, jadi mereka menunjuk-nunjuk. Jadi kita minta kepada Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dapat menerangkan bagaimanakah rezeki yang kita dapat, yang kita nikmati, dan kita dapat menggunakan rezeki yang kita terima daripada Allah SWT dengan jalan yang betul. Jadi tanpa mendengarkan masa lagi, saya hari ini menjemput Ustaz Ahmad Ustaz bin Datuk Badaruddin untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saya hormati tuan pengerusi serta barisan kepimpinan surau, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nak minta tuan-tuan mai dekat sikit boleh tak? Kita jauh sikit daripada pintu tu. Tuan-tuan pasal lepa nak masuk tu, tuan-tuan mai dekat sikit boleh? Tang ni ada ruang ni. Saya banyak tempat bila saya minta mereka pindah, mereka tak mau pindah. 3 hari lepas tu jalan. Nak mengelak benda tu, pekat-pekat mai. Pasal bila mereka nak mai, dia kata tuan-tuan mai sini sikit, bagi dekat dengan saya sikit. Saya kat 200 km boleh mai kat tuan-tuan ni. Mai tani sikit. Tak ada apa kan saya nak tanya apa pun. Tuan-tuan dengar macam tu jugalah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kali yang pertama saya sampai ke surau tuan-tuan, ke tempat tuan-tuan ni. Mudah-mudahan keberadaan kita malam ni dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kehadiran kita pada malam ini mendapat keampunan daripada Allah, mendapat keberkatan daripada Allah, mendapat ganjaran pahala daripada Allah insya-Allah. Kita harap kedatangan kita malam ni bukan satu kedatangan yang sia-sia, bukan kedatangan yang tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan malam ni dikira sebagai amal ibadah, yang amal ibadah ini kita nak tuntut pahalanya insya-Allah menjadi asbab kebaikan untuk kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ni tuan-tuan dibagi tajuk kepada saya, Syawal diraih, lepas tu rezeki disyukuri. Nak ulas kok mana pun tak tahu. Baru dengar tajuk tu dalam jamban tak tak. Saya pergi kencing mengurusi kita duk abang. Ramadan meninggalkan kita tuan-tuan tahun ni. Setuju ataupun tidak, Ramadan meninggalkan kita tahun ni dalam keadaan yang agak kita terkejut. Di Sabah tengah duk sembahyang tarawih 6 rakaat, orang mai keloi, "Woi, esok raya." Dia belah bila gutu, dia tak ada habang apa-apa, dia belah bila gutu tuan-tuan.
Kelang kabut malam tu yang nak ligan ayam, nak beli kelang kabut belakang. Ada orang tanya saya, ustaz, pandangan ustaz lah, tuan-tuan. Saya kata macam ni lah, kalau kita jadi Ramadan, kalau Ramadan tu kita, boleh faham tak? Kalau Ramadan tu orang, tuan-tuan, bagaimana perasaan Ramadan berhadapan dengan cara kita meraihkan Ramadan pada tahun ni, tuan-tuan? Awal penuh surau, awal penuh masjid. Dia tak dan balik, kita duk halau dia suruh balik dah. Dia mai ke rumah kita yang kata Ramadan ni tetamu. Kita raih bagi makan, kita raih bagi minum. Kawan baru duk tengah makan, kawan baru duk tengah minum. Kita tanya dia dah, cadang-cadang nak duk berapa hari? Tuan-tuan rasa lagu mana? Maklum rasa lagu mana, maklum? Kalau kita lah ada anak, tuan-tuan, anak kita menikah, anak kita lelaki menikah dengan menantu kita, menantu tu perempuan. Mak mentua dengan menantu ni jarang masuk ngam elok ni, mesti ada juga duk bersegi-bersegi ni. Meluat kat menantu tu pula anak orang berada sikit, dia act lebih. Menantu tu anak orang berada sikit, dia act lebih. Satu hari kita dengan lelaki kita duk cadang nak pergi lah rumah anak kita, maklum kita pun sampai duduk, tak ada buat apa lagi, baru letak beg, baru gaya nak duduk. Nantu ni tanya kita dah, mak duk cadang nak main berapa hari mak duk rumah ni, rasa-rasa lagu mana? Macam tu lah Ramadan, tuan-tuan. Dia tak dan balik, kita dah tak peduli dia dah. Lagu raya 15 hari puasa dah dengar dah. Tu cara dia halau dengan hormat, tu cara dia. Baliklah duk dengar lagu raya dah. Masjid surau dah mula lengang dah. Masa tak boleh mai tarawih 20-20, dia ingat 20-21 mai kena ada bilangan, dia bising tahun ni boleh mai penuh, haram dia tak mai. Bukan orang lain game Padang Serai ya. Dengar kata Pak Long ni dia duduk Taman Legenda ni ya. Awak tuan-tuan ingat orang Padang Serai baik belaka? Biar korang gengkok dia kan. Dia mana-mana tempat pun dia ada baik, dia ada tak apa baik. Mana-mana tempat pun ada. Tuan-tuan duduk buat belagak lagu tuan-tuan ni duduk di pinggir syurga. Awak ingat Padang Serai sebelah syurga? Padang Serai tepi ekor kucing. Ekor kan? Nah, dia nak ulas tu dia panjang pula. Saya nak beli awal lagi pasal esok ada rumah terbuka. Rumah terbuka hiasan nak beli awal lagi. Duk ingat tak mau mai dah tuan-tuan ni, tak larat, letih dah. Hari ni jemputan rumah terbuka 7 P2. Dia kata 5 lagi, hamba tutup lah, aku tak habis dah kata. Allah, duk kalut di rumah terbuka tu yang kadang-kadang puasa berharam dak. Syawal ni nak belah dah. Puasa dak kita tanya dia Pak Long macam mana puasa 6? Alhamdulillah, saya syukur alhamdulillah lah. Macam mana Long? Alhamdulillah. Tinggal bari, tinggal 6 yang lagi tak haram. Dia ingat alhamdulillah tu ingat nak habis dah. Saya boleh sembang derah sikit lah, macam 4 hari lepas baru habis. Sembang tu nak buat kemas sikit lah. Nyaris saya pun. Tu pun bini duk poli. Abang 2 hari ke bang? InsyaAllah. InsyaAllah abang sembang derah pandai. Lain kali masuk juga ingat boleh bercakap, kalau amalan tak buat, gagah buat juga, boleh habis kat tu ni. Tuan-tuan, ni saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita jadi Ramadan, kita rasa lagu mana? Macam tu mereka punya ra'i, macam tu mereka punya buat kat kita. Rasa-rasa nak jadi lagu mana kita ni tuan-tuan? Nah, Ramadan belah balik mengejut lagu tu, kita terkejut. Tidak tiap-tiap tahun kita dan hantar Ramadan ni balik kat pintu. Istilah mudah faham lagu tu lah. Kita dan hantar dia pergi dekat pintu. Bye-bye dia. Panjang umur, Allah Ta'ala izin, tahun depan jumpa lagi. Tahun ni tak dan. Saya malam raya tu, kalau ikut ada ceramah lagi satu tempat di Kuala Nerang. Masuk kereta dah, driver ni main parking kereta depan pintu rumah. Langkah masuk, bini kata, "Hei, esok raya."
Saya kata biar betul, ni abang esok ayam. Apa pun tak ada. Ayam tak ada, apa tak ada. Mana pernah sejarah raya pertama rumah saya makan mi goreng? Sebab tu yang mana nak main saya tak ubah nak raih. Saya kata ubah nak bulun bagi main sangat. Weh, boleh jatuh kemaluan tu. Raya pertama makan mi goreng. Kawan-kawan main saya kata hampa jangan tangkap sebarang gambar. Jangan tangkap sebarang gambar. Ni semua boleh viral belakang rumah aku makan mi goreng. Berapa mi goreng? Nak buat lagu mana? Kawan saya driver lori saya baru keluar Thailand ni. Saya benar lori. Nak pergi berniaga esok lah. Dia kata raya. Nak teriak kawan lori. Ni saya benar. Viral. Alhamdulillah habis. Tuan-tuan, mengejut kita. Ramadan belah balik dalam keadaan mengejut, tuan-tuan. Saya daripada malam tu 3 hari juga saya duk renung benda ni. Adakah Ramadan dia kecil hati dengan kita, tuan-tuan? Tuan-tuan ada tak buat muhasabah sikit? Adakah kamu Ramadan, adakah engkau kecil hati dengan kami? Kita tak fikir yang tu. Tak apa fikir Ramadan belah balik dalam keadaan mengejut lagu tu. Kita tak ada fikir yang kita duk ingat, tak ada buat persiapan raya. Sepatutnya buat persiapan raya tu nombor 2 lah. Rayakan sebulan. Walaupun ulama kata Aidil Fitri ni sehari ya. Sehari ya. Sebab tu kita mula takbir raya. Start daripada lepas maghrib malam raya. Habis takat bila? Takat semayang takbiratul ihram mayang raya habis lah. Lepas mayang raya tak ada dah takbir raya Aidil Fitri. Dia kata nu ada. Sehari itu lah. Raya kedua kita dah boleh puasa dah. Tu Islam kata, Melayu kata puasa sebulan, raya pun sebulan. Satu mazhab al-Malayuiyah. Biar yang tu nombor 2, kena fikir Ramadan mengejut balik, tuan-tuan. Tahun depan kalau Allah Ta'ala tak kiamatkan lagi bumi ni, Ramadan dia akan main. Kita nak berjumpa tak berjumpa dengan Ramadan, tu ya persoalan dia. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh jumpa lagi Ramadan tahun depan? Hei, saya pun belum tentu. Tapi duk nampak saya ni boleh lagi, tuan-tuan ni saya duk bimbang ni. Jenis duk lena pula tengah hutan mengajar. Saya hari tu pergi ceramah Pak Long tu dia pejam dia lena. Dia pejam dia lena. Pejam jaga. 5 hari lepas tu jalan Pak Long tu. Dia kata punca kematian tidur tengah ustaz duk ceramah. Dia ni boleh kata. Malam ni jangan duk cabang saya ni. Tuan-tuan nak try ustaz lain boleh. Ustaz ni jangan. Dengar betul-betul. Dia tak Pak Long. Penyih hebat sungguh. Tahun depan kita dah tak berjumpa dengan Ramadan. Tak tahu. Apa yang tuan-tuan buat dalam Ramadan tahun ni? Tuan-tuan fikir. Tarawih kita lagu mana Pak Long? Tarawih kita lagu mana? Tarawih kita lagu mana? Tarawih tak ada dah. Dia nak main pula tahun depan lah tarawih ni. Tak ada dah. Tuan-tuan ngaduk bincang lah nak buat pula tarawih bulan depan. Jangan. Jabat agama main angkut daripada hak makmum tu imam dengan hak makmum tak tu jalan sekali. Buat dalam van buat pergi jabat agama. Dia kata, apa ustaz, bukan nak semayang tak boleh? Tak boleh. Dia kata, akhir zaman ni lagu ni lah. Macam ni lah. Ustaz-ustaz pun menghalang orang buat ibadat. Bukan menghalang bodoh. Yang buat tak kena. Tak ada dah. Panjang umur, kita jumpa lagi Ramadan tahun depan. Mau pendek, dia luruh kat tengah jalan. Nak buat lagu mana? Cuma yang kita boleh buat, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, yang kita masih boleh buat lagi maklum, mengambil semangat yang Ramadan bawa dan Ramadan tinggalkan kepada kita untuk keluar kita terjemah pada 11 bulan yang akan datang. Sebab tu mereka kata apa dia? Ulama berpesan, kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah. Wala takun ramadaniyan, jangan hampa jadi hamba kepada bulan Ramadan.
Kita kena jadi hamba Allah, bukan hamba bulan Ramadan. Hamba Allah ni lagu mana? Setiap masa, setiap ketika kita beribadah kepada Allah. Jangan jadi hamba Ramadan, beribadah hanya di dalam bulan Ramadan saja. Adakah kita nak kata Allah Ta'ala ni ada dalam bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan bakal jadi baik belakang. Bakal jadi baik belakang. Bulan Ramadan. Facebook pun tak buka dah Ramadan. Siap tulis status. Ini adalah status saya yang kali yang terakhir. InsyaAllah selama sebulan Ramadan saya akan berpuasa segala-galanya. Tulis oh. Kemas kita baca pun kemas dia ni. Saya akan menghilang diri sekejap dalam bulan Ramadan untuk menumpukan ibadah. Amboi, kemas. 3 hari tengok duk lain hijau. Duk naik lampu hijau. Dia tulis pula minta maaf saya tak tahan. Saya terpaksa buka lah. Ingatkan dia nak puasa sungguh. Dia duk buat. Tak payah duk buat pala baik. Orang kot dia kata jangan duk buat pala baik lah. Orang tahu hang tu bin siapa. Tuan. Kenapa kita tak boleh main imarah, surau dan masjid? Macam mana kita main bulan Ramadan, tuan-tuan? Kenapa? Adakah bulan Ramadan yang tuan-tuan tak kalut? Bulan ni tuan-tuan kalut? Kalau kita boleh jaga witir tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, kenapa kita tak boleh jaga witir malam-malam luar dari bulan Ramadan? Saya nak minta kat tuan-tuan, malam ni saya tak mau cakap panjang sebab saya pun nak balik awal. Nak panggil main kerak bukan payah, suruh saya jadi menantu orang sini, kerak saya main sebulan sekali, korang-korang. Sembang ya maklum berani dah sembang ya. Bini saya pesan dah, hang nikah korang ikut cincang daripada ibu jari kaki sampai kepala, dia kata. Jangan buat main maklum. Bini saya pun antara calon-calon menteri pertahanan lepas PRU ni, tuan-tuan, jangan ada main. Maklum? Oh maklum. Malam ni saya nak abang 3-4 benda ya. Padahal dengan tuan-tuan buku apa pun tak bawa. Kalau abang banyak aku tak ingat. Saya tak maklum. Keluar rumah tadi betul-betul 2 biji peluru, 1 pistol tu saya bawa. Pen pun haram dah, kertas apa pun haram dah. 2 biji peluru, 1 pistol. Hak tu tak nak tinggal. Bini dia tanya nak pergi mana abang? Nak pergi perang bunyi pun. Nak, maklum nak, maklum gelak apa? Maklum pun lebih kurang kertas apa, tak ada. Ni saya nak abang malam ni maklum bakat ni lah. Boh lang kepala 5 benda kan, maklum tak ingat kan. Lagi beda Pak Long balik nak tanya lagi, maklum boleh cerita. Pak Long tak main malam ni bab period. Maklum ya mai. Yang pertama saya nak minta lepas kita keluar daripada Ramadan ni tuan-tuan, meneruskan tarbiyah Ramadan di dalam 11 bulan yang akan datang. Dalam bulan Ramadan kita berpuasa semua tuan-tuan, tapi malang lah. Ada orang dalam bulan Ramadan dia hanya puasa, dia tak makan, dia tak minum. Yang tu ya puasa kita tuan-tuan, tak makan, tak minum, sampai kering bibir. Bibir mulut ni naik merekah, tak makan, tak minum. Tu yang Nabi kata berapa ramai manusia di dalam bulan Ramadan dia berpuasa, yang puasa dia tak dapat apa dia, melainkan lapar dan dahaga. Illal ju' wal 'atash, Nabi kata. Tuan-tuan termasuk tak dalam golongan tersebut? Wallahu a'lam. Nabi habaq akan ramai manusia ni, Nabi kata, yang dia berpuasa, dia tak makan apa, dia tak minum air apa, lah sekali yang dia dapat lapar dan dahaga, lain pada tu dia tak dapat. Sebab apa dia? Dia hanya puasa tak makan, dia hanya puasa tak minum, lain daripada tu dia tak puasa. Ada tak dia puasa daripada duk komen belak-belak dalam Facebook, benda dia tak tahu? Ada. Bagi ada isu yang dia ulah ke semua. Keluar satu isu dia ulah ke semua tuan-tuan. Saya kata dah dalam bulan Ramadan cukup, stop. Kita tak tahu benda, kita nak ulah buat apa? Dia ulah. Politik lah, hak tu lah, ulah belaka. Keluar satu berita, ulah belaka. Tak kira bulan Ramadan ke tak. Selesai tak tuan-tuan? Ulah belaka.
Benda yang dia tak tahu pun dia nak ulas. Ni masalah ni. Dia dengar ujung-ujung telinga orang kata ulas. Hak ni ada tak dalam bulan Ramadan, tuan-tuan? Duk sebar aib orang ada tak dalam bulan Ramadan? Ada. Baru ni seorang anak, seorang pendakwah tu, tuan-tuan membacalah. Dia ni ustaz, dia pendakwah, dia terkenal dalam negara ni, duk keluar TV Perdana apa. Dia ada anak seorang, anak tu pun dah besar, pergi masuk bidang hiburan. Anak dia apa ada isu duk cium dengan perempuan mana apa, benda tu tersebar apa, pakak hantar ustaz ni, saya ni urut dadah. Ustaz tu pun dia buat komen, dia kata ya betul itu anak saya. Tapi saya nak buat macam mana? Saya dah didik dia dengan terbaik dah. Tapi dia nak jadi lagu mana? Saya tak tahu nak buat. Saya berdoa ke Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat. Keluar dalam portal media, saya tekan tambahkan komen. Dia tengok komen ni maklum, ketat dada ni. Tu bukan kena mengenal dengan kita pun. Tu dia, kita baca, ketat dada. Itulah pandai ceramah, anak sendiri pun tak belah. Tu komen. Keluar tu. Tengok saya duk teris-teris, dia duk naga lilik. Kawan ni dekat lah. Marah orang naga lilik dah melawak. Tuan-tuan mula ni telinga nipis koyak cepat melawak pun tak boleh. Kod mana? Dia baca. Boleh ke nak melawak ni? Tuan-tuan tak pergi melawak pula. Bayar orang lah nak melawak. Mau tuan-tuan telinga nipis kan duk panggil saya main ceramah. Saya nak bercakap mulut. Cakap ni tak ingkong. Wah, telinga nipis tak biarlah main dengar ceramah aku. Kata sikit tak boleh. Sembang nak suruh main basuh. Main basuh je lah, basuh. Basuh mau duk kotor nak basuh apa? Tuan-tuan maklum basuh baju tu. Gitu lah. Baru bersih. Ni saya siap dengan basuh, kelorok semua saya nak buh ni. Komen ni dia duk komen. Saya baca, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Kalau kita duduk tempat dia, rasa lagu mana tuan-tuan? Itulah ustaz duk pandai ni, ibarat ketam mengajak anak berjalan. Ni duk komen ni. Hak tu yang Facebook betul. Hak fake account lagi selera lah. Awak yang kita ni jadi budaya macam ni tuan-tuan lah ni. Tak boleh. Kalau ustaz pula masuk satu ustaz, contoh saya lah, janganlah komen pelik-pelik, kita doa, dia balik belakang pun sama. Dia balik. Belum aku kena maki, aku dengar. Weh tuan-tuan, orang lah ni dia berani sembang terah kat dalam Facebook, depan dia tak berani. Saya baca la ilaha illallah, tambah ustaz ni pula dulu dia lantang kritik bab politik ni lah. Saya tak mahu abang ustaz mana, tuan-tuan pun faham lah. Kita ni hak lebay duduk atas kepala ni, hak jubah duduk kat badan ni, pi ambil sikap macam tu. Saya abang betul-betul kat tuan-tuan, saya kalau bab rumah tangga, kalau bab keluarga, saya tak berani nak komen apa tuan-tuan. Sebab kita pun ada rumah tangga, kita pun ada anak-anak. Saya tak berani minta tuan-tuan. Ya, saya mulut hebat ke, mulut jahat ke, tapi bab orang saya tak berani komen. Saya takut Allah Ta'ala uji saya macam dia. Saya ada anak. Lah saya boleh belah anak saya umur 5 tahun jantan. Mau panjang umur anak saya 25. Saya nak dia kawal ke benda tu? Lah kita boleh lah cekah dia. Nanti dia pula cekah kita. Lah dunia ni maklum, dia lagu tu lah. Lah kita, tuan-tuan, kita ni pun beranak dulu bukan besar lagu ni. Dulu kita ada mak dengan pak masa muda lah. Kita nak buat apa? Kita kena tanya mak pak kita. Betul tak? Lah mak pak kita nak buat apa? Dia tanya kita pula. Dia tak? Nak cucuk vaksin tu. Nombor 3. Dia buat telefon, ni pakcik punya main sejahtera keluar warna putih dah. Jadi pakcik kena main buat booster dose nak, untuk bagi kuning balik nak. Tak apa.
Ni pakcik nak main bila? Nurse tanya, anak kena tanya anak dulu. Dah pakcik tak apa. Dah kena tanya anak dulu, dia bagi cucuk ke tak? Dulu anak nak bagi cucuk, kena tanya dia. Ni abah doktor nak cucuk vitamin kat pungkok. Suruh tanya aku dulu. Masa pak kita muda. Lepas kita tua, dia tanya kita pula. Betul tak? Nak buat apa pun tanya kita. Atau kena tanya Nordin. Dia tanya anak semua. Ni dunia ni. Dulu masa kita halui, pak kita kerja, dia kalut. Dia jarang duduk di rumah. Kita hantar kalut kerap duduk di rumah. Lah dia dah pencen tua, dia duduk di rumah, kita pula kalut. Tu yang kata dunia maklum. Dunia ni dia kuih nama lagu tu. Saya bagi contoh senang. Kita time muda, cara sembang lain. Mai time tua, cara sembang lain. Dulu time muda, kita duk kira apa kerap? Kita duk kira apa kerap time muda ni? Patlung-patlung hak dah veteran ni. Saya baru 32. Nanti saya pun halal kot tu tak pergi mana. Halal kot tu mau panjang umur tua saya pun. Lah janggut hitam nanti putih Ha maklum? Apa jegih-jegih? Saya tanya ni. Malah ingat saya takut. Menteri pun saya tak heran dah maklum. Buat jegih-jegih mata. Masa maklum muda dulu, maklum duk bilang apa? Orang muda duk bilang apa? Bilang duit. Bilang duit. Dulu ni, masa time muda, bilang duit. Mai tua bilang apa? Bilang penyakit. Bilang juga, bilang lain. Dulu dalam ASB ada yang ni. Dalam tabung haji ada 40,000. Dalam Maybank ada 32,000 kat 100,000. Alhamdulillah. Umur 38. Lah umur 76. Kencing manis baru ni. Dia kerap penyakit. Dia sembang dengan bini dia, kencing manis baru ni 12.3. Dia bang Aku pun tak tahu nak bapak mendatang apa dah, tak mau turun. Macam mana? Tu lagi dia kira kolesterol, dia kira bilang penyakit lah. Saya ada satu orang kawan haji dia ni. Sembang pandai dah saya sembang. Kod tu, kod ni. Lepas tu dia ikut saya pergi ceramah sekali. Dia duduk sembang sihat tau tu. Saya tengok haji tak ada penyakit apa. Alhamdulillah tak ada apa tak. Tu nak haji nak. Alhamdulillah tak ada apa. Alhamdulillah takatlah tak ada apa. Saya kata haji jaga macam mana? Dia kata jangan duduk picek. Tu cara dia jaga, jangan picek. Tu cara dia jaga. Tak ada penyakit apa. Alhamdulillah cara jaga dia jangan picek. Dia kata. Memang tak ada. Naik aita ni, buah mata kucing dia makan, saya naik sayau. Sekilo dia seorang. Saya kata, haji, apa makan ni? Dia kata makan sikit-sikit nak buat apa? Nak rasa apa? Malah nak makan sekilo. Tu. Satu hari dia pergi ikut saya ceramah apa, lepas ceramah keluar-keluar tu, geng klinik mana tak buat pemeriksaan cuma. Dia main buat khidmat sosial ni, cek darah, cek cimen cuma. Dia tak mau cek dah. Saya pun tak mau cek. Dah keluar-keluar nurse dia kata, mai sila ustaz nak buat guna. Bukan dia kata tak apa. Dah tak cuma ustaz, dah tak apa cuma. Duduklah ustaz, kami pun nak ambil gambar, bubuh juga. Tak apa, saya tak apalah. Saya cek 7 poin lebih lepas makan. Okey lah. Tak ada masalah. Malam. Dia kata ustaz duk cek pagi berapa? Saya kata cek pagi 4.4, 5.2. Dia kata elok tak ada cik manis apa tak ada. Haji tu malam tu. Cucuk dia calik. Darah atas tu. Meter tu duk pusing lama. Meter tu. Saya pun tengok dia lain lah. Dia terlayak, terketelan tak apa. Tek, tuan-tuan, 18.2. Saya kata, tu dia je. Dia kata, tak ni mesin yang rosak ni, dia tegak ni. Mesin tu rosak, bukan gula dia tinggi. Maklum, dia main umur ni, dia mula bilang penyakit lah. Awal dulu, dia duk bilang duit. Tu time tu, muda-muda, bilang duit. Mai tua, bilang penyakit. Dah kena penyakit banyak, dia bilang apa pula lepas tu? Bilang hari.
Dia mula bilang hari. Ni tuan-tuan bilang mengikut peringkat umur. Cara bilang. Tuan-tuan menyembang pun lain. Muda-muda dulu lain. Betul tak? Mula-mula dulu. Kawan kita hak nak mengaji. Mula-mula dulu. Masa sekolah dengar. Kawan kita yang tu mana? Dia sambung dekat sekolah ni. Dia sambung. Lama tak jumpa tu. Masuk universiti. Siap. You ambil bidang apa? You keluar. You kerja mana lah? Lepas kerja. Kawan kita berapa orang yang dah nikah? Zanam nikah. Zanam nikah dengan Wan tu. Dia mula kesimah tu. Hang bila aku kata tahun depan kot. Mai umur saya. Umur 30 lebih. Kalau buat reunion berjumpa, hang nak apa lah. Bini hang kerja mana? Hang tak menikah lagi. Hang nak simpan apa? Ni berkerih tak keluar sarung ni simpan apa ni? Kan kerih patah. Dia tanya dia. Dia kata patah tak karat sikit. Dia kata. Tu yang mana faham-faham. Dia ada ulas tu. Umur saya 30-an. Dia main umur tanda 50-an. Hang anak apa? Anak dia. Apa orang nikah? Cucu apa? Dia tak? Dia main umur 60-70. Ada lagi dia tanya hang anak berapa tak? Hang cucu berapa orang lah? Aku 10 orang. Dia bilang cucu. Hang aku sampai tak nak bilang ramai kan? Jenis keturunan baja Yuria ni. Dia subung elok ni tak? Biar aku tak tahu bilang. Tanya cucu berapa orang? Lepas tu dia tanya apa pula nombor 2? Hang lah sihat. Aku tak boleh pergi lah. Kebah habis. Dia semak tu. Dia tanya, burung terbang dia? Tak lah. Terbang pun hinggap kerang. Tak boleh pergi. Terbang-terbang jatuh. Hinggap penyak benda terbang. Dia kata. Cara orang tu timbang. Mana faham, tak faham sudah lah. Tak boleh ulas. Tak jadi isu kan. Tengok. Cuba saya tahu saya duduk bergurau dengan orang tua. Malam saya pergi jaman rumah tu buka malam. Duduk satu meja. Saya seorang yang muda. Saya tengok balik umur apa? Dia kata kat 70 lah. Tak 69 lebih lah. Allah. Sihat ke lah? Boleh. Tanya ni 65. Yang ni 73. Ada 45 orang. Yang paling muda saya 32. Kita pun duduk koyak lemang makan. Makan lah. Kau tak. Kawan dia tak makan. Aku tak boleh. Gula tinggi. Kita boleh. Mula lah. Nanti dia mula. Hang macam mana burung terbang? Dia tanya tu. Tu yang saya main cerita malam ni ke dia. Dia kata terbang jatuh lah. Dia kata. Bila berubah umur, berubah cara sembang. Tuan-tuan, maklum. Kita ni semua berubah dah. Yang tak berubah apa dia? Amalannya. Betul ke tak? Umur bertambah, tiap-tiap tahun tambah, tiap-tiap tahun tambah. Umur, kuih bertambah. Penyakit, kuih bertambah. Maklum balik lagi, maklum buka tengok telekung ni maklum. Buka, cuba tengok rambut. Allah, putih banyak pada hitam. Dulu hitam banyak pada putih. Tu solat tarik tengok leher. Macam lembu jalur leher. Aku ni lah macam lembu korban. Padut. Kita tengok lihat lembu korban. Dia lembu korban. Dia Pak Long. Pak Long tengah-tengah duduk pintai rokok daun lagi. Tarik dengan kain pelekat ni Pak Long tengok. Allah, kulit paha dengan kulit telur sampai tak tahu beza mana kedut macam ni. Kuih kedut, kuih. Biar peningkatan usia ni selari dengan peningkatan amal ibadah. Yang ni kita nak. Kita tak mau umur yang bertambah. Ibadah takah lama. La haula wala quwata illa billah. 40 tahun dulu tarawih 8 rakaat. Tahun ni pun 8. Cuba kerja kalau tak ada peningkatan gaji, tengok macam mana. Daripada mula masuk sampai nak pencen, gaji takah tu ya. Tak ada lari. Orang tanya ni awak nak joru, tak lebih nak joru. Dia buat selain Penang tak joru pun tak lepas nak buat nunggu terkedara awak nak kedara dia buat begitu. Semua kita nak meningkat, tapi amal ibadah tuan-tuan, kalau dulu witir tak pernah buat sebelum lena,
Kalau law pun tak buat, mampu Tuan-tuan nak tunggu apa lagi? Allah Ta'ala duk bagi. Dia kata sihat lagi ustaz. Mati bukan nak kena tunggu sakit. Belum mak ada sihat, tak tahu jalan, tak tahu jalan, tak tahu jalan. Duk sihat elok, tak tahu jalan, tak tahu piak, tak tahu piak. Orang tanya dia ni mati je nak. Pak Long tu tak tahu. Memanglah Allah, kita tengok pun teruk dah. Hak tu tak apa. Ni saya ni tuan-tuan, kalau tengok Pak Long dah berumur kan saya risau. Sebab Pak Long dah berumur, Pak Long beringat ni aku ni tak boleh dah ni, kuih tua dah. Yang duk risau hak muda-muda Hak Pak Long tu steering duk kena main ikut surau dah. Sebab dia sedar aku tak boleh janggut putih, kening putih, duk angkat bulu ketiak putih dah. Kita ni insya-Allah tak nanti saya tua dan tua kah? Ni kita ni. Saya tak ada penyakit apa. Piak. Tak ada la haula wala. Tak ada dah kawan kita. Tak ada dah. Ninggal malam. Aku dan makan lah. Lepas makan dengan hang tu. Balik-balik ni. Dia lepas balik-balik ni. Tak ada. Dia mati duduk tengah buat apa? Isap rokok. Kacau tuan-tuan. Tengah isap rokok. Rokok tu pula. Tak ada cukai tau. 2 kali haram pun kan. Yang ni pun cerik-cerik yang berhenti lah. Cerik bunyi tu pun tak larat dah. Macam menteri nak habis cerik-cerik. Tengah dia isap rokok pula. Betul-betul. Islam kata haram dengan kerajaan kata haram pun kan. Rokok tak ada cukai. Anda rokok tak ada cukai. Saya tanya mereka hadis rokok tu. Rokok tak ada cukainya lah. Dia kata mudah ya Ustaz. Hak tak ada gemak apa ni. Ongkong lubang tu haram dah tak. Hak paru-paru menanah. Hak tu semua tu rokok halal. Hak ada cukai. Rokok cukai kan. Dia tulis orang tu. Merokok mengakibatkan kanser paru-paru. Hak tu rokok ada cukai. Jauhilah rokok. Tapi dia jual. Hak tu kita... Dia gempak tapi dia jual. Merokok menyebabkan kanser ongkong. Tu ada cukai tu. Rokok haram tak ada gemak tu. Tak gudang garam letik-letik tu ada haram. Risau. Mati celah tu. Allah tuan-tuan. Mati duduk tengah karang nombor ekor. Duduk pelagar. 6324 dengan 6423. Mana duduk pelagar? Yang ada tulis pula. Dia kata try ulang kali lagi Ustaz. Saya biasa kena tuan-tuan. Pak Long tu dia main dengar kuliah saya. Tiap-tiap bulan dia main dengar. Lepas tu saya tengok 3 bulan tak ada. Saya heran kita kena. Hak duk main duk dengar kuliah kita tamana sanak kat tiang. Kita kena. Dia tanya Tok Imam Pak Long tu mana? Meninggal? Tak meninggal. Yang mana tu Ustaz? Tu lah. Dia kena dah baru ni. Kenapa? Kena ekor. Saya kata kena berkat kata Ustaz. Dia tikam 5432 celaka saya kata. Dia main kuliah tu nak ambil nombor kereta kita lah. Kalau anak murid rajin nak tanya tak tukar kereta tak, dia nak ambil nombor kita tu. Kena nombor kereta saya tu 5432 tu jangan dia tikam dah. Kena dah tu, kena dah. 5432 tikam kena ke dia? Celekui orang kata orang tua ni. 5432 dia kena kan. Maklum. Peningkatan amalan kena buat bila mana usia meningkat. Kita tak mau usia je meningkat, amalan kita tak meningkat. Yang ni kita tak mau. Usia je meningkat maklum. Kuih lama, kuih tua. Dia kata saya tak apa, Ustaz, tak ada apa. Mati ni maklum. Allah Ta'ala duk bagi peringatan demi peringatan dah kat kita. Mati ni. Tuan-tuan cuba tengok. Dulu kita tak pakai spek, kita nampak elok. Lah tak pakai spek lagu mana? Maklum? Hak geng pakai spek ni. Kalau tak pakai spek nampak lagu mana? Tak pakai spek, bini orang nampak lagu bini kita. Okay, tak pakai spek, yang main surang dengan bini dia balik dengan bini orang. Maklum tu pun spek tak bawa. Duk ragas motor lelaki orang.
Cashback tak bawa kan dia saja kedai. Balik-balik sampai rumah anak tanya ni mak mana pula abah start main tak ni. Spek tu bawa. Saya pakai spek ni maklum saya tengok bini orang nampak lagu bini saya. Kena di Aman Sentral tu. Bini kata juga abang tunggu saya jenis malas nak shopping. Allah tuan-tuan tu. Shopping orang perempuan Pak Long betul. Kira kita kalau duk bilang langkah tu pergi Mekah boleh buat umrah 3 kali. Tawaf sa'i tu boleh buat 3 kali umrah. Dia haram barang tak beli apa lagi. Sebab tu lepa kalau pergi tawaf sa'i dia tak gaduh, kuat berjalan. Kalau tahu kan orang perempuan kan. 6 kedai, 1 barang tak ada lagi. Beza dengan kita. 1 kedai 6 barang jumpa. Last kali saya kata ni masuk, saya duduk kat kafe tu dengan anak. Tu saya duduk, anak saya duduk belah ni, saya duduk belah, dia duduk belah, menghadap saya menghadap luar. Saya tengok ada perempuan tu keluar, saya duduk kami. Duduk kami. Anak saya kata, Umi merah bi, tu Umi panggil. Dia pun nak kawan, dia tengok mana Umi? Tu. Panggil. Dia tanya pula, Umi baru ke? Ada Umi hang ah. Dia kata tak, tu bukan Umi. Perempuan tu lalu dekat Allah, silap orang. Mujuk tak kena kayu 3-2 tengah belakang Dia kata tak boleh dah, tu yang pergi buat. Ni Allah Ta'ala bagi saya dengar satu ceramah daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar daripada Mesir. Seorang ulama besar Mesir lah dulu ni, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tahun ni saya pergi Mesir, antara makam yang kita ziarah makam dia. Ulama yang cukup hebat tuan-tuan. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni kata apa dalam satu ceramah dia kata Allah Ta'ala sebelum dia mai jemput kita balik, dia bagi dah tanda-tanda kat kita, suruh ingat kepada akhirat. Antaranya orang yang dulu ni mata dia clear, lah dia kena bubuh nakor baru nampak clear. Allah nak habaq dekat dia, sudah pandang kepada dunia tu lebih. Alihkan pandangan kamu melihat kepada akhirat juga. Dulu tak pakai spek nampak clear, lah kena bubuh spek baru nampak clear. Allah nak habaq apa dia? Cukup-cukuplah duk pandang kepada dunia tu lebih. Cukup-cukuplah maklum oi. Pandang pi akhirat sama. Orang yang dulu telinga dengar elok, lah tak apa, lain kita tanya, lain dia jawab. Allah nak habaq apa dia? Korang-korang kalah duk dengar hal dunia tu lebih. Cuba dengar pula benda-benda akhirat. Allah Ta'ala bagi kita bila kuih tua, yang hitam semua berubah menjadi putih. Dia nak suruh ingat kain putih yang nak membaluti badan kita. Bila tua, tanda dia tak mana maklum, hitam jadi putih. Tengok-tengok rambut tu dia abang, rambut abang hitam penuh, tak ada dah putih penuh. Tua dah abang. Misai dulu hitam jadi putih, janggut dulu hitam jadi putih, bulu kening dulu hitam jadi putih. Allah Ta'ala bagi tua ke arah tu, dia bagi nampak putih. Awak dia tak bagi benda lain putih, dia bagi rambut kita semua duduk di kepala. Benda yang boleh tengok setiap masa. Boleh tak Allah Ta'ala nak tukar belum? Bila tua rambut tak ada putih, yang putih bungkuk, boleh tak? Boleh tak? Ni bukan nak lolak, nak bagi tuan-tuan fikir. Orang tanya, hang lah, aku tua, buat jubuk putih belakang lah, tak? Hak tu hang payah tengok. Nak kena menonggek depan cermin baru nak nampak. Ni dia bagi benda yang kita boleh tengok senantiasa ni. Maklum kita berubah. Saya nak minta yang ni yang pertama, tambahkan amalan kita. Bila keluar daripada Ramadan, masuk Syawal, ni nak masuk Zulqa'dah, ni nak masuk ni, tolong istiqamah, tolong konsisten dalam kita melakukan ibadah kita. Boleh maklum? Apa dia yang kita nak konsisten ni ustaz? Yang pertama saya nak minta, boleh tak maklum Pak Long, kita jangan duk tinggal dah witir kita. Nabi 3 benda Nabi sebut dalam satu hadis, dia nak umat dia buat. Nabi bang, kalau boleh Nabi kata aku nak minta jangan duk tinggal 3 benda ni. Apa dia Nabi minta? Yang pertama Nabi minta setiap hari jangan duk tinggal sembahyang duha, balik buat. InsyaAllah tak malam ni maklum buat. Esok duha apa malam ni?
Duha. Buatlah paling kurang 2 rakaat. Buat. Boleh tak tuan-tuan? Kalau kau mana esok buat. Tuan-tuan kalau duk mai dengar mengajak ni Allah, tuan-tuan weh. Balik tak ada peningkatan. Mai pula balik tak ada peningkatan. Bagus mai dengar kuliah tu baguslah, tapi tak ada apa. Pahala kuliah yang mai pahala amalan. Tuan-tuan tengok jadual tu, ada muka ustaz. Mai dengar, tu muka ustaz bukan muka wanted, tu muka ustaz. Tapi tak ada peningkatan apa. Dulu tak buat ibadat, lah pun tak buat sama. Ni saya nak minta ni, tolong tanamkan azam dalam diri kita maklum. Malam ni aku nak balik buat apa dia? 3 benda tu. Esok aku nak mula doa. Nabi minta. Alhamdulillah Ustaz, maklum dah duk buat. Okey, duk buat apa maklum? Duk buat 2, tambah lagi 2, jadi 4. Doa. Tak payah dia fikir ni mawah rezeki, tak payah. Allah Ta'ala tahulah dia nak bagi apa kat kita. Masalah kita tak percaya dengan Allah Ta'ala ni masalah. Mulut yakin. Yakin ke tak yakin? Yakin ke tak yakin? InsyaAllah saya yakin. Betul ke yakin? Dia tak yakin. Kalau yakin hang susah hati buat lagi dengan Allah Ta'ala. Hang susah hati buat lagi dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bak yakin ni saya tengok tak boleh lawan gen tabligh tak boleh lawan. Gen tabligh kenapa gen tabligh Allah ada mai rumah kita apa lung lari tu lah. Gen tabligh kita gen tak balik. Nu ada tu ke jemaah tabligh tu. Hak duk mai rumah kita apa lung lari tu lah. Oh, lari apa buat tu bukan nak ajak pergi neraka. Nampak mai janggut-janggut tu tutup pintu merangkak macam bewak lah rumah tu. Satu keluarga duk merangkak macam bewak. Takut dengan gen tabligh metara tu. Gen tabligh tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lari buat apa? Bukan mereka nak buat apa pun, tuan-tuan buka pintu ada nak buat penampak apa kita gen tabligh tak ada. Tuhan yang mulia, semua Tuhan yang mulia, ahli syurga. Tak Nabi surah pun lepas ahli syurga, insyaAllah ya. Malam ni kami jemaah keluar 4 hari ni ada di surah kita insyaAllah. Kita malam ni ada buat bayan insyaAllah. Tuhan yang mulia kalau tak ada ke mana bolehlah datang insyaAllah. Tu yang dia nak buat. Ada lari buat apa? Ada lari buat apa? Bertakut lari. Dia takut dia merangkak nyuluk tolak. Nyuluk. Pakai kain tolak. Nyuluk. Dia sampai ruang tamu kain tolak tinggal kat belakang nyuluk. Takut kat kain tabligh punya pasal. Allah. Bukan orang lain orang sini. Pelik. Dia bukan nak ajak buat apa kain tabligh, nak ajak buat baik. Mau tuan-tuan tak pi pun bukan depa nak main marah apa. Ni ada lari dah dengan tabligh. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan, ni nak belajar yakin, tuan-tuan belajar dengan tabligh. Oh dia yakin tuan-tuan ni, kita naik seriau dia punya yakin. Saya ada seorang kawan, saya tak mahu abang. Siapa dia? Kalau saya cerita pun tak apa kot lah. Benda baik kan. Tuan-tuan kenal Iwan Nondut. Kenal Iwan Nondut. Ini zaman Pak Long lah. Dia nak menyanyi dengan Malina tu kata dia bawa daun pisang lari tu. Memori daun pisang. Iwan Nondut. Ni zaman Pak Long. Allah Pak Long duk menari baru zaman tu lah. Lah kat jantung tu sumbat ni main surau ni dulu. Mak Long ni pun dulu jago lah kau ni kan. Iwan Nondut. Saya ingat ni cerita ni sebelum PKP tahun 2016, 2017 anak dia tu membesar dah lah. Saya ada program dengan dia, kebetulan dia main lena dekat saya punya ma'ad. Dia nak balik esok. Dia duduk 3 hari 2 malam dia keluar program. Sama dengan saya kami pergi forum 3 hari 2 malam. Petang ni saya duduk minum petang dengan dia kata Ustaz, isteri saya dah sarak dah nak beranak dah. Saya kata lah. Tu macam mana bang? Tak ada apa Ustaz. Dia ada Allah. Dia cakap dia ada Allah.
Dia cakap kalang kabut, dia ada Allah, dia Allah. Saya kata tak apa abang, kalau abang nak balik isteri syarat abang. Tak apa Ustaz, tak apa. Kita teruskan ni hajat orang, kita teruskan. Saya pula susah hati. Tak apa Ustaz, saya serah dia kepada Allah Ustaz. Saya serah dia kepada Allah. Pagi esok dia esok program dia nak balik, flight dia pukul 2.30 petang. Tak ada apa dah. Saya kata abang, kalau abang nak balik awal, tak apa Ustaz, jangan risau hati. Bini dia telefon, ni ayak dah duduk apa, dia mengebak belum. Ayak ketumbang tu dah pecah lah. Saya duduk breakfast dengan dia. Dia tu, oh, okay, kita keluar bawa kita tu, abang dia duduk ayak bini dia bawa kereta pergi hospital ni apa. Saya kata lah, ilah macam mana abang? Tak apa Ustaz, makan. Saya makan. Habis balik pun makan sampai dekat surau saya. Dia masuk mik yang semayang. Dia semayang hajat 2 rakaat. Saya kata abang semayang apa? Saya serah isteri saya kepada Allah Ustaz. Pukul 11.45. Dia nak terbang pukul 2.30. Saya serah isteri saya dekat Allah Ta'ala Ustaz. Tak apa Ustaz. Naik flight 2.30. Petang tu dia telefon saya. Alhamdulillah Ustaz, dah selamat bersalin. Saya sempat sambut anak saya. Yakin tu daripada kemarin. Kalau tempat tu saya, ceramah, bini aku nak mana? Itu saya. Ni nak cerita bak yakin ni tuan-tuan. Masalahnya diri tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, Maklong tanya diri Maklong. Pak Long tanya diri Pak Long. Ni kita nak cerita bak rezeki ni. Dalam tajuk kita ni. Apa rezeki disyukuri ni. Saya nak tanya tuan-tuan, sebelum nak bicara tentang rezeki disyukuri, tuan-tuan, rezeki tuan-tuan syukuri kah? Tuan-tuan sehati dengan rezeki ni? Oh, tak cukup. Niaga kalau untung, oh, muka ada senyum. Niaga kalau ada untung, muka ada senyum. Ingat cerita apa tu? Doremi. Bila ceti tu itu semua hutang saya sana. Ui, muka ada senyum. Do tu senyum. Kan? Siapa mati dulu? Itu cerita tu lah. Piramdi dia buat satu-satu jadi. Tu kan Minah yang mati dulu. Maklum, kalau meniaga untung, muka ada senyum. Cuba meniaga itu tak apa nak laku, muka macam tai. Orang Melayu ni pula meniaga untung, dia pegang kalkulator, kira tekan. Kalau Velfire lepas ni sebulan ni, kalau ni aku tahu. Meniaga cucuk pisang, laku terlebih sikit petang tu. Kira dah nak ambil Velfire sama bayar kan, kita buat loan lain. Aduh. Ni orang Melayu betul ke tak? Betul tak? Biar papa asal bergaya. Ni orang Melayu. Jadi pengurusi kita kata tadi, perangai tu dia pergi ambil mana? Tak tahu tuan-tuan. Perangai bangga dengan harta. Oh, nak menunjuk Allah. Dia buat video buat dalam TikTok. Dengarkanlah lagu tu. Ambil dekat duit. Caption dia, niaga ada untung. Allah. Cek duit betul state. Kerja tu orang tinggal dah, hamba baru nak buat. Saya ni nak cerita kat tuan-tuan ni. Saya cerita sini, jangan duk cerita kat orang lain. Boleh berjanji tak? Boleh berjanji tak? Siapa cerita luar, saya doa mati pucuk. Saya cerita habis ni. Keluar pintu surau, jangan duk cerita kat orang lah. Saya ni dulu penceramah apa tuan-tuan tak dulu ni? Dulu ni. Sebelum saya ceramah agama ni tuan-tuan, ngajak jugalah. Saya ni penceramah MLM. Mati level marketing. Tuan-tuan tak payah cerita lah, semua saya buat dah. Zulian, saya bisa dah. Halo. Ingat lagi tak dulu? Shuriko, kopi cengkudu. Saya buat dah. HBA, saya buat dah. Saya ni tuan-tuan terlibat dengan ni lebih pada 10 MLM ni. Sampai satu tahap, saya kata aku tak lepi dah. Dosa ni kalau aku duduk lejak. Mohong ceramah ni halakkan kaya belakang. Susah tak tak? Buatlah program di mana pun, bak penutup saya. Nak tambah ejen tu. Saya ingat saya pergi ke
Dan beli dulu ni hak kerajaan negeri Kedah punya Allah. Mesti besar tu S320. Mai oh kita duduk belakang sedap di bawah nak bicara ceramah. Primula Hotel Terengganu. Oh, sampai Aita tu dia parking depan pintu lah. Pasal tak kira orang nak keluar nak tengok Aita dia tu. Baru beli. Saya ingat baru setahun lagu tu dia pakai macam tu. Mai tak penutup saya. Tuan-tuan, kenapa kita melangkah kaki kita ke sini? Apa tujuan tuan-tuan? Oh nak bakar. Oh nak bakar. Kita bakar 2,500. Dulu bakar. Datang dengan satu impian. Dia bakar tu antara ayat saya dulu ni. Habis duit sepukit beli barang. Nak jadi ejen. Antara ayat saya kata, kita tidak mampu nak menggapai bintang di langit. Tetapi Allah memberi pilihan kepada kita. Saya bila orang Melayu kita kaya, saya bersyukur. Haji tu kita kemahlah dia pakai mesti. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok bintang 3 di hadapan pintu itu. Inilah tuannya. Ceramah habis. Baby ceramah, saya pun keluar. Keluar pasal barang saya duduk dalam kereta tu, beg. Saya pun keluar nak ambil. Bibi tengok kereta tak ada. Dia kata, Habis mana? Beg aku duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta ni. Saya pun ingat driver dia pergi buah minyak ke apa, kita tak tahu lah, tak apa. Saya pun kona masuk balik. Tengok-tengok beg kami selungut di tepi kaunter tu. Hati mula tak senang lah saya ni. Dia pun keluar. Saya terhaji kereta 6 bulan tak banyak kena tarik. Main naik mesti balik naik bahaya tentang itu. Pergi ceramah naik mesti balik naik bahaya. Saya sampai kat rumah duduk. Dia kata aku tak boleh pergi dah. Duduk muhur orang. Itu yang saya berhenti. Tiba-tiba lepas nak main duduk wayang kat kita pegang duit. Allah maklum. Tobatlah Zain Abang. Tak berkat. Ni kepada founder-founder produk ni saya nak nasihat. Saya nasihat dengan penuh kasih sayang. Boleh kita nak bagi orang yakin dengan jalan penipuan. Tak boleh. Tak berkat. Ni bukan kita nak attack siapa tak. Saya nasihat. Secara umum termasuk diri saya. Tak berkat. Saya tak mau dah balik, dia tak mau. Baru ni dia telefon haji tu kata ni, saya ustaz, saya ada buat satu bisnes. Oh tak mau. Mereka hang kena tarik kat Terengganu bela aku ingat. Aku punya duk ceramah sehati kita. Oi Pak Long, pi naik mesti balik naik bah. Mutiara Express. Ni dia duk tebah. Mula bah duk jalan aku tu ni dia. Mula main naik mesti kan. Dalam hati kata tak guna Allah ni. Saya tinggal dah. Awal 2000 tu saya tinggal dah. Cerita lagu ni saya tinggal dah awal 2000 tu. Sebab apa masalah kita dengan rezeki ni kita duk usaha hati ni? Sebab apa dia? Sebab yang pertama, kita ni kepala otak banyak duk fikir kerja Allah daripada duk kena fikir buat kerja kita. Kerja Allah apa dia? Memberi. Kerja kita usaha dan meminta. Tuan-tuan saya nak abang, kalau malam ni maklum Pak Long masih ada lagi bab susati, bab rezeki. Stop bang. Kerja kita usaha, kerja kita berikhtiar, berdoa, serah pada dia. Lain tu biar dia urus. Lah kita duk buat kerja dia, duk fikir. Betul nak yakin lagu mana? Tapi dengan manusia, hang tak kenal pun hang boleh yakin. Dengan Allah hang tak kenal, hang tak yakin, hang kenal pun hang tak yakin. Faham ke tak? Dengan manusia, bukan yakin. Nama pun hang tak tahu, dia siapa pun hang tak tahu, tapi hang yakin. Allah hang kenal, tapi hang tak yakin. Tuan-tuan, kok mana ni? Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan bisa naik kapal terbang. Bisa naik kapal terbang maklum. Mesir, campur daripada kepala batas pi Al-Ustaz. Kepala batas pi Al-Ustaz. Kepala batas pi KL, KL pi Riyadh, Riyadh pi Cairo. Campur main berbelah jam duduk dalam kapal terbang. Takut dengan kapal terbang. Apa pun tak ada dia duduk terbang kat atas tu.
Kita naik kapal terbang pergi Mekah, kita naik kapal terbang pergi London, kita naik kapal terbang pergi Hatta-Hatta. Tuan-tuan duduk dalam kapal terbang tu lena? Lena ke tak? Lena ke tak? Lena. Nak pergi Mekah dengan kain ihram pun lena makan mayang berharam tak? Heran dia nak pergi buat umrah, duduk kain ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah, syarikalah labbaik. Haram mayang pun tak? Dia ya lena nganga. Pramugari tolak makin terkedarah. Memang labbaik Allahumma labbaik. Macam nak pergi buat penampak tengah belakang kepala. Mayang berharam tak? Saya naik kapal terbang baru ni jumpa kain ihram tu, haram mayang pun tak? Tanya dia tak mayang tu? Tak tahu nak mayang tak mana. Nu belakang tempat mayang pun ada, dia buat. Ya qiblat. La ilaha illallah. TV punya besar dia habaq qiblat kat mana? Ya labbaik Allah. Kita duduk dengar kot jom. Labbaik Allah. Baiklah, cari kala-kala baik. Kala-kala jahat, kala-kala baik. Kala-kala jahat ke bagi sebiji ha. Buat layak buruk lagi. Naik kapal terbang boleh lena. Betul ke tak? Dia buat main makan, sapu. Ngak. Betul lagi dia ambil pula datang tubuh. Nabi buat umrah ni. Tengok tuan-tuan tamil. Ini lah. Weh, tenang tuan-tuan. Betul tak saya cerita ni kelasku ni, betul tak? Tuan-tuan tenang duduk belakang boleh tengok movie. Tuan-tuan tenang belakang boleh makan. Tuan-tuan tenang kat belakang boleh lena. Bila dia pandu tuan-tuan di belakang. Tapi Allah tuan-tuan kenal tak yang pandu hidup kita? Awak tuan-tuan duduk dalam pemanduan Allah ni di dunia ni, tuan-tuan tak tenang. Di mana Allah dalam kehidupan tuan-tuan? Di mana Allah dalam diri tuan-tuan? Betul tak saya tanya ni? Betul tak Mano? Kita duk sembahyang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tuan-tuan keluar daripada pintu surau. Siapa yang tuan-tuan besarkan dalam hidup tuan-tuan? Allah ataupun makhluk? Kalau tuan-tuan kata dia besar, tuan-tuan nak susah hati apa lagi? Huwal ghaniyun. Allah ni maha kaya. Kalau tuan-tuan tahu dia maha kaya, tuan-tuan nak susah hati apa lagi dengan dia ni? Tuan-tuan naik kapal terbang tak kenal hak bawa tuan-tuan siapa, tuan-tuan boleh tenang. Tuan-tuan duduk dalam hidup tuan-tuan tak, tuan-tuan kenal Allah yang nak bawa dalam hidup tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak tenang. Di mana Allah dalam kehidupan tuan-tuan? Penuhlah yang ni. Lepas tu tuan-tuan nak lahir sifat syukur ni lagu mana? Allah Ustaz, jangan sati. Dalam hidup ni hang kena sedekah, jangan kedekut. Dia tak yakin. Tuan ni geram ni. Allah dia kedekut. Siapa kedekut kat tangan? Ni tabung tak jalan. Seorang tak tabung. Jalan dah. Mana tabung nak tengok duit banyak-banyak. Duit 50 kat RM2. Hilang orang cari. Ni hak geng surau ni RM1. Dia kata tengok RM1 pun nak termuntah dah. Lama tak tengok. Saya ada kali pergi mayang Jumaat. Saya tengok Pak Long tu, Allah, dia pegang mayang Jumaat dia daripada kira duit. Senyum tak tepi. Kira link. Saya kata tu buat 50 tu, Allah, jangan jumpa Ustaz biar dia duduk lama sikit tu. Saya punya lagu tu kan masjid. Jarang jumpa duit 50 dalam tabung. Biar dia tenang lama sikit tu. Nak jumpa pula tak tahu bila. Mak duit 100 Jumaat dia duduk di sah. Dia duduk sah depan, belakang dia orang susah. Dia S350, belakang dia Suzuki RC dengan Yamaha Tekkenbi no. Tahu Yamaha Tekkenbi 100 Sport no. Hak engkau crash. Oh Yamaha tu. Saya mula-mula ceramah naik Yamaha tu. Mula-mula saya mengajak, saya ingat masa tu saya tingkatan 2 ke tingkatan 3 lah awal-awal. Motor tu motor yang pertama saya beli. Ceramah tahun 2003. Masa tu umur saya 13 tahun. Adalah daripada bunyi ni meh jumpa. Hang tak duk melalak dalam Facebook. Tak
ayah, mai jumpa, saya nak pergi tunjuk surau mana saya mula mengajak. Siapa dia orang yang bertanggungjawab bagi saya mengajak tentu. Sambil dia hidup. Tok agak motor pak dia buat kemas. Tangkap kemas. Motor pun pak beli. Andai aku memiliki kamu sayang, akan aku bahagia. Bahagia apa? Sepeda hang mak hang beli duit kerana bahagia. Ni budak on. Ni panggil budak on. Saya beli motor dah, yang mahu atik kucing pun tak apa, atik kambing pun tak apa. Masa tu belum, saya ingat saya pergi mengajak dekat Kubang Sepat, ada satu surau. Pergi naik Yamaha tu. Yamaha tu pula kita beli buruk. Dia kena pederas baru lampu terang. Kuih dia nak mampu jana tu. Model lepas tu dia malak. Naik atas batas ban pidah. Tengok. Pederas. Yamaha tik kambing jumpa dengan kambing duduk tengah jalan. Celakui dengan kambing tu tuan-tuan. Dia lena ke tengah batas ban tu. Saya belah tu. Dalam raga tu ada saban, ada kitab. Terbang saya ke belakang kambing tu. Kambing tu mampu. Dia belah. Dekat nak buat dekat. Motor Yamaha tu dia terjun tak masuk langsung ada tepi tu saya lepas belah tu. Kan? Kambing mampu. Yamaha tu tak mampu. Tang menyala lagi. Oh hebat Yamaha tik kambing tu. Dengar lah ketang tang 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 tang. Lampu duk malak ketang tang 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 hidup. Kambing tu mampu syahid lagu tu kan. Pak Long. Pengalaman lah. Pak Long ni hak kaya tadi ni nak cerita hak orang kaya ni S350. Dia duduk depan. Hak yang orang susah tu naik yang apa nak Suzuki RC tu duduk belakang. Dia kaya, kedekut. Tuan-tuan, penyakit kedekut ni dia kena kat orang miskin ke orang kaya? Lepas tu tuan-tuan tak payah duk cakap. Aku ni masalah aku ni, aku tak kedekut, cuma aku tak ada duit ni. Kalau aku ada duit, aku tak kedekut. Memanglah susah penyakit kedekut ni duduk kat orang kaya. Tak ada sembang lah aku tu. Aku ni masalah aku tak ada duit lah. Kalau ada duit, aku tak kedekut. Hei, hang kena Qarun. Hang kena Qarun. Kena Qarun. Bila permintaan dia pada Nabi Musa tunaikan. Kaya tak Qarun ni? Lah kali penyakit dia lagu mana? Hanya kena sembang. Aku tak ada. Aku kalau baju hak paku. Tabung tu pun berjalan. Dia pun duk tengok tabung mata orang miskin tu. Dia tengok-tengok orang miskin tu jolok bubuh dalam tabung tu RM50. Tercabak orang kaya ni belum. Dia buh apa tadi? Orang miskin tu buh apa? Allah Ta'ala nak tunjuk kat dia. Dia rasa bersalah sampai dia semayang, dia tak ingat Allah. Dia kata, aku malulah, ya Allah, aku malulah. Kerana orang miskin ni, dia memberikan keinsapan pada aku. Habis semayang, dia ikut orang miskin tu sampai tak motor buruk tu. Dia peluk orang miskin tu. Sebab kerana orang miskin tu, dia rasa tersedar. Orang miskin tu ni heran dia. Orang kaya main peluk datuk, main peluk dengan necktie apa. Orang miskin tu kata, ni awak ni tuan. Allah, pakcik telah memberi kesedaran kepada saya. Awak, saya tadi bila tabung jalan saya bubuh RM1. Pakcik saya tengok buh RM50. Subhanallah. Pakcik tu kata, tuan, 50 tu duit tuan jatuh tak sah, saya ambil dulu. Kan tuan tarik duit kat bukit seluar tak ni? Tuan nak buah RM1, duit 50 tu jatuh. Saya ada ingat tuan nak buah, saya tolong ambil lah. Nak cuit tuan tu dengar khutbah. Saya tolong jolok, bukan duit saya. Dia kata, jalaka tu orang tua ni. Baru hantau. Kira lagi. Pak Long, yakin tak kita sedekah ni Allah Ta'ala murah rezeki? Yakin tak? Yakin tak? Yakin apa? Kedekut piang. Tu tuan-tuan nak lahir sifat syukur ni lagu mana? Hak kata rezeki disyukuri ni nak lahir ikut mana kalau perangai tak berubah? Pak Long. Sebab tu jom saya nak ajak diri saya lah yang terutama ni tuan-tuan. Saya bila saya ceramah, orang yang pertama saya nak didik bukan tuan-tuan, saya. Sebab tu tuan-tuan bila saya duk cakap, saya duk bubuh berkata-kata, tuan-tuan jangan duk anggap ustaz kata kat kita. No, saya kata kat saya dulu.
Saya nak berlakon baik apa depan tuan-tuan. Allah kenal saya siapa. Sebab tu saya lagu mana dalam ceramah, lagu tu lah luar ceramah. Saya tak ada beza apa. Cuma orang banyak lah kata, ustaz, rupanya ustaz kat luar ni tak cengih. Dalam ceramah cengih. Dia kata cengih tak? Pendekar dalam gelanggang. Bukan dia bagi orang kena cengih. Kita ni Pak Long tak ada apa, tapi mau cengih. Gempak tu mau lebih. Walaupun tak ada apa. Haram tak ada apa. Hamil jaga. Padahal kalau hamil aku tuang lah dia. Ada satu Pak Long ni, dia ni tak puasa. Orang belah pokok sana. Tak puasa. Dia buat agama pergi tangkap dia di kedai makan. Duduk kedai makan semua tuang. Dia tak tuang, relax. Pegawai agama tu kata, Pak Long ni kami nak tangkap. Lari cepat. Tengok kaki lah dia duduk makan. Weh, dia kata korang ajak dia ni. Dia ni siapa dia kemas sangat. Kami memang tangkap 3. Tak lari kami tangkap. Yang lain lari dah. Tengok kaki lah. Dia pun selok meja, kaki tak ada. Kudung duduk tuan. Betul ya. Kawan kecil mana kena kerat kaki dua-dua. Dia kata nak lari apa, aku mai pun orang tolong bawa. Puak tu tuang lari tak angkat dia. Dia kata pada aku dah lari apa, tuang makan tambah kata. Tu lepas kata Pak Long lari, dia kata tengok kaki lah. Kawan kaki tak ada semua tuan-tuan. Tapi sembang mau ke mana? Pak Long tanam keyakinan dekat Allah tuan-tuan. Sebab tu jangan duk risau lah. Allah Ta'ala dia tahu dah jaga kita. Yang kita duk susah hati ni Pak Long. Susah hati tak berhenti-berhenti. Lau mak berapa dah Pak Long. Susah hati tak berhenti-berhenti. Saya tak 52 dah Ustaz. Allah Pak Long. Daripada Mak Long muda sampai Mak Long tua, ada tak mangkit hari Allah Ta'ala selek tak pergi kita makan? Cuba ukur tengok kehidupan kita lau mak 52 dengan kehidupan kita mak 22. Beza ke tak? Meningkat ataupun menurun? Meningkat tak? Dah tahu meningkat, yang ada susah hati apa lagi? Sebelum kahwin kita ada apa? Cuba abang belum? Ada apa sebelum kahwin? Susah hati ni nak nikah, mak terus nikah. Syok tapi susah hati. Ku gaji orang 800. Duk ambil buku 800. Oh 800 lah makan semulut nak bagi 2. Seorang 400. Tahun ketiga ada anak. Bahagi tak cukup. Dulu nak nikah ingat tak? Nikah cukup tak? Cukup tak? Bak nak cukup tak cukup tu bukan kerja kita, tu kerja Allah. Hang buat kerja hang sudah lah. Berusaha, ikhtiar, cari jalan, serah ke Allah. Sebelum kita menikah ada apa? Ni tanya saya, tanya diri saya juga. Sebelum nikah, saya duduk rumah sewa apa? Tak ada maklum, tinggal Allah dan Rasul ya. TV dah besar tu. Lapik buah teh kotak TV tu. Tilam hak penyewa sebelum ni tinggal. Toto tutup hak mak. Bantai balik hak rumah. Wah mai. Pinggan dah rumah biji masa tu, saya ingat lagi. Saya beli sabun daya pasal nak pinggan. Beli sangkuit sebab nak gelas. Dia tak? Betul tak? Beli Colgate kerana nak mangkuk. Semua ada jenama. Mana ada Corel? Tak ada, zaman tu tak ada. Colgate. Hermes wala lagi jauh lah maklum oi. Tak ada lah, tak beli dah yang HIG ke. Tak ada. Beli Colgate dapat. Tak ada apa masa tu, betul tak maklum? Belum nikah. Lepas nikah, alhamdulillah, mula naik motor. Lah dah ada kereta dah. Dululah awal-awal menikah nak maklum noh. Hujan berhenti bawah jantai. Bawah jantai. Bini tanya sampai bila kita lagu ni abang? Bela. Lepas menikah ada anak. Lah duk hati lagi aku tak cukup. Cukup dah Allah Taala bagi. Lah anak hang bukan seorang, 4 orang, 4 duk universiti. Hang siap dengan pencin lagi dalam ni, bukan ada pendapatan pencin. Cukup tak? Dulu ada Colgate, ada Daya, ada sangkuit punya gelas. Lah di rumah kita lepas kita menikah. Tak tahu nak bilang dah pinggan dalam rumah. Dulu tidur atas tilam. Lah ada katil. Dulu rumah sewa. Lah rumah sendiri. Allah atur tak rezeki tuan-tuan. Lepas tu yang kita nak susah hati ni pasal apa belum?
Dulu motor pun ambil arwah pak mentua. Balas dengan anak dengan motor kali dia bagi. Sepak mentua pun seronok dah kita nak menikah. Dia pun 8 orang dah duk masuk minta anak dia tak menikah. Gaya nak menikah, putih tunang. Gaya nak menikah, putih tunang. Dengan kita ni jadi elok. Pak mentua kata ambil motor aku sebiji. Naik motor tu, yang mahatik kucing tu. Naik kami. Lah kereta 2 biji, maklum. Beza sebiji. Beza baru beli. Beli beza baru beli, syok tak dengar lah. Keluar pula 2 hari sebelum raya. Syok, syok. Betul kereta saga kita tu, hak jenis start pun lagu Tok Mudi metu. Hati ada sebiji, alamak. Tahu hak jenis pakai tu, saga mak mek mo. Tak lekat-lekat. Saga Tok Mudi metu. Ikut dia panggil saga Tok Mudi metu. Tak mau nak hidup juga. 6 kali hang duk pusing dia bunyi lain. Tukang. Dia suruh tukang. Tu yang beli beza dia kata. Hidup kita dia kuih lagu tu, dia bukan kuih lagu tu, dia kuih lagu tu. Allah Ta'ala tu. Patut-patutnya kita nak susah hati pada dia. Sepatutnya yang kita kena susah hati dalam rezeki ni bukan tak cukup, no. Bukan yang kita kena susah hati dalam rezeki ni maklum, susah hati kerana tak cukup. Tidak. Yang kita kena susah hati dalam rezeki ni apa dia? Susah hati kalau kita tak mensyukuri nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Yang ni kena fikir. Tuan-tuan duk fikir lagu mana ni tak cukup. Tuan-tuan tak pernah fikir lagu mana nak ucap terima kasih. Ada tuan-tuan fikir? Aku ni Allah Ta'ala bagi dulu tak menikah, lepas tu menikah. Daripada tak ada rumah, ada rumah. Daripada tak ada kereta, ada kereta. Daripada tak ada anak, ada anak. Allahu Akbar, Allah Ta'ala bagi ni. Duk fikir, cukup tak aku ucap terima kasih dekat Allah? Syukur ni, terjemah bahasa kita mudah, faham bahasa Padang Serai ni. Lagu mana kita nak menterjemahkan rasa terima kasih kita kepada Allah? 10 minit lagi boleh? Boleh lagi 10 minit? Allah, tuan-tuan sehati apa? Saya bagi obat lah 9.30 dah, bagi obat. 12. Bayar dekat 9 suku nak minta bagi 12. 10 minit lagi maklum lah. Saya nak berhenti lah. Cukup lah saya tengok pisang serikat kat luar tu, takut lepas tutup makan tak tinggal kat kita dah. Kau boleh harap kat geng luar ni. Gelak sebiji lah kali kita apa minta dah. Ada makan tak ada ni? Ada? Ha. Saya tak makan tak apa lah dalam proses diet kena turun 20 kilo ke. Doktor suruh turun 20 kilo ke susah hati. Doktor kata nak hidup lama kan nak hidup sihat. Ha tu kena susah hati lah. Doktor India tu kata mau you tak turun berat badan bila-bila boleh pergi lagi susah hati belum Ni saya tengah diet bukan kena kencing manis kita tuan bukan tak tahu. Macam yang kita suruh lah tak nak. Kencing manis apa lah. Hai, macam nak buat penampak yang rasa. Serah kencing manis. Tak ada halal kesihat tu. Tuan-tuan, kita kena fikir lagu mana. Aku setakat lah ni, apa yang aku buat sudah cukup dah nak menzahirkan rasa berterima kasih aku kepada Allah. Kena fikir tu. Macam-macam dia bagi. Masalah kita lah ni Pak Long, jenis bangsa anjing. Minta maaf saya cakap. Boleh saya terus? Gitu tuan marah saya pula. Boleh saya terus? Kita ni macam anjing. Ibarat anjing. Bukan kata kita ni anjing. No. Perangai tu. Apa dia anjing tuan-tuan? Orang yang tak kerti terima kasih maksud saya ni. Orang yang tak kerti bersyukur kepada Allah umpama anjing. Ha, tu bahasa dia. Boleh faham tak? Saya hidup kerat bila lempak lah Ustaz Usam kata orang Padang Serai anjing. Ha, kacau pula dah tuan-tuan ni. Masalah lah ni Tok Mudir Muhammad jenis tak ada tauliah ni. Dia kerja kerat ni. Video raya saya tu sejam 32 minit 47 saat. Dia kerat 40 saat, kita kena maki. Hak yang ujung kita cakap dia tak kerat. Betul orang kata tu buat ustaz tak mau nak respon. Naik meluat dah tuan-tuan, naik layan. Naik meluat. Orang kata ustaz tenang Allah, nak maki hang larat lama mana maki. Larat lama mana tuan-tuan orang nak maki kita.
Seminggu, sebulan, setahun. Maki ya. Kerat. Orang tanya saya, ustaz ni, saya macam ni lah tuan-tuan. Anjing kerja dia melalak, kita kerja berdoa. Biar anjing melalak, kita berdoa. Tuan-tuan mau nak layan orang seorang-seorang ni mampus maklum. Biar dia nak kata, kurang-kurang orang tak lupa kat kita. Kurang-kurang, oh lepa maki, lepa maki biar. Kerana hang maki, rating pun naik. Sungguh tuan-tuan ni. Nak cerita sikit boleh tak? Isu video raya tu, orang duk viral video tu. Tuan-tuan tahu daripada video tu semua, duit raya itu saya claim kat Facebook dapat berapa? 7,800. Ni cerita nak surau. Dia nak maki boleh tak? Maki 7,800. Duit tu saya pergi mesin. Makan duit maki. Duit raya tu. Saya beli baju daripada duit maki tu. Maki ya. Tak tuan-tuan, saya malas. Nak maki-maki. Saya ni acara tahunan kena maki. Video viral saya ni tuan-tuan, acara tahunan. Tahun lepas, video rela. Rela tu kat 12,000 lebih saya dapat. Saya tak ada boleh bawa perang maki. Kerat lah. Tuan-tuan tengok saya ada suhati? No way. Video kena maki tu dipandang serai agak. Ni pandang serai lagi tuan-tuan. Ni tak kita buat kerak lah. Ustaz Usam mengatakan kita ni anjing. Pula dah. Jangan tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun tak berhari kan kena maki. Tiap bulan tik kat kita kan. Tahun sekali sudah lah kena maki ni kan. Saya 2 hari sebelum raya tu saya pergi baca khutbah. Yang saya ceramah video raya tu, saya ceramah di surau mana? Padang Serai ni Jumaat malam. Jumaat tengah hari itu saya baca khutbah dekat Sungai Tani. Saya jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Dia mai tegur saya, mai peluk apa. Kan dia duk kenal dengan Wahabi tu. Saya pun nasihat dia Jumaat tu tengah hari. Sabar nyak-nyak Ustaz lah. Puak Wahabi ni memang lagu tu Ustaz. InsyaAllah Ustaz lah doa untuk anak lah. Ustaz tu kita peluk. Sabar nyak-nyak Ustaz. Lusa saya kena maki pula. Dia pula hantar teks sabar nyak-nyak Ustaz lah. Saya tak ada masalah. Kena maki ni acara tahunan. Jangan bulanan sudah lah, setahun sekali boleh lah. Gaya orang nak lupa kita buat lah. Nak pergi dia maki pula. Ni saya nak abang ni. Saya fokus kepada orang yang tak reti bersyukur. Umpama anjing, saya kata. Setuju tak? Kalau tuan-tuan tak setuju, saya tak cakap. Anjing ni lagu mana tuan-tuan? Anjing ni lidah duduk dalam ke lidah duduk luar? Anjing? Tak tahu lah anjing kot Padang Serai ni lidah duduk dalam. Saya duduk tengok kok-kodiang tu anjing ni lidah duduk kat luar. Betul tak Malong? Malong? Betul ke tak? Apa yang betul? Anjing ni lidah dia duduk kat luar. Lagu tu, betul tak? Hang sumbat pi makan apa pun, lidah dia duduk dalam ke duduk kat luar? Duduk kat luar tu. Bagi dia makan datang apa pun. Bukan dia kata simpan lidah dalam. Duduk kat luar tu. Duduk kat luar. Ni apa dia ni? Tak pernah cukup. Cuba kita bagi-bagi makan dia. Lidah duduk dalam. Ni lidah duduk luar tu. Ni umpama orang yang tak terima syukur tuan-tuan. Allah bagilah apa pun kat hang. Duk tak cukup tu. Boleh faham tak yang saya nak abang ni? Tak menikah, dia pergi menikah. Kau bersyukur tak? Tak bersyukur. Hang ni orang lain nak boleh ke menikah ni ingat senang ke? Tak, hang ni tak ada apa pun tentang menikah. Hak kawan ni macam-macam orang duk masuk pisah, masuk putui, masuk tak tahu. Orang kampung pula dia kata tu lah aku dah habaq dah dulu kat pak hang, uri tanam depan rumah jangan belakang. Apa kena mengena uri? Hak ni aku rapat orang Melayu ni. Apa kena mengena uri dengan jodoh? Apa kena mengena? Awak ingat jodoh ni kira uri lah? Arwah pak hang aku dah habaq tu. Ni mak ngah dia tu Ustaz.
Mak Ngah duk kata dah. Dia buat teriak. Uri tanah depan rumah. Han tengok sepupu hang anak Mak Noh Liza. Mak Ngah suruh tanah tepi jalan. Ke tempat nikah dah, tengok. Perangai ni, Padang Serai ada? Ada tak? Hak saya cerita ni Mak Ngah ni, dia orang Negara Lilik. Ni dia cerita ni. Hak perangai tu ada tak dekat sini ni? Ada. Marah pula orang Negara Lilik ni berkerat. Orang Negara Lilik dihina oleh Ustaz pula dah. Tu negara tu Lilik mau lepas negara tu membuih dia. Melak wak pun tak boleh mampuih ha. Tak jenis yang tak boleh melak wak ni kena duduk dalam gua tu ya. Melak wak pun tak boleh. Hang kata kat orang tak apa, orang kata kat hang koyak. Ha malu. Orang lain nak menikah ni punya payah. Ni malu. Bukan pasal uri nah. Ni yang tuan-tuan duk pibuh pensel 2B dengan kalkulator tu. Hak kaya Cina kedai tu. Ha. Duk kerja beli kalkulator dia. Boh ni nak bagi pandai menulis, pandai mengira. Boh dengan pensel, boh dengan kalkulator. Oh ni besar ni jadi engineer ni. InsyaAllah ni pensel 2B tu pun dia asah bagi tajam elok. Takut tumpui. Besar budak tu duk kerja karang nombor ekor tuan-tuan. Pandai mengira sungguh. Buat yang hang ni main nombor ekor main tak pang tipak aku dulu tak nak pensel 2B dengan uri aku. Tak kena-mengena. Nikah rezeki nikah belum dapat pula bini yang salihah. Allahu akbar. Bini ni bukan perlu lawa belum, yang perlu salihah. Bini ni bukan perlu lawa. Ni salah kita nak cari bini lawa, betul tak maklum? Ni maklum ni bukan lawa terang mana ni, insya-Allah. Tapi semuanya salihah. Amin ya rabbal. Salihah tak maklum? Ni semua bidadari syurga belaka. Amin ya rabbal. Nak buat apa bini lawa ambil nak cium tak boleh. Balam nak lena ada buah tomato 2 biji kat mata. Tapi kita nak cium pun tak boleh maklum. Ha. Dia buah belah ni tomato, buah belah ni timun. Tu dia pakai getah sekerak apa kat muka penuh tu. Kita kena serangan jantung ke duk terkejut tu. Orang pakai sat dia pakai lena. Putih belakang. Kita lena awal belah tu. Tengah malam jaga-jaga tengok muka terkejut kita. Kena serangan jantung ke dia. Nak buat benda tambah belum? Lawa, badan elok ni dia. Duduk rumah je mengangkang main telefon. Masak pun haram tak. Lebih baik bini kita gemuk macam tonggih Petronas tak apa. Makan sentiasa ada. Nak bini dia duk kerja masak. Lepas kata dia punya tu, bau tu dia boleh naik apa dia punya selera makan. Pulat macam tonggih Petronas. Ha. Tapi anak makan buat semua dah. Anak ambil yang lawa kan lagu tu. Pagi dia masak lain, tengah hari dia masak lain. Senang. Buat pergi dia shopping komplek pun senang. Kita duduk atas kursi tunggu dia. Mana mak hang tak main, anak kata tu bah tengok orang mengelak belakang tu, mak lalu dia kata senang. Nak buat apa lawa-lawa ni? Syukur tak Pak Long? Ada orang lain dapat bini lawa, kita tak ada syukur dengan bini kita. Allah Ta'ala bagi ni hantar tim syukur ni. Hal lidah duduk keluar ni pasal apa? Bini salihah Pak Long, Allah tak ada Facebook apa. Tak ada nak duduk bergambar dalam Facebook, TikTok, duduk menari depan TikTok. Bini dia tu lawa, Allah TikTok lah duduk menari. Bini kita ada Facebook, beda baca-baca lagu tu. Facebook dia pun duduk kerja kongsi bab makan dia duduk kelas ada asam pedas tulang syekh. Kita buka air tu asam pedas pula ni gaya ni. Nak buat apa? Yang bini kawan tu ni dia. Allah. Bubuh dalam Facebook. Tok siap masjid duk baru lepas duduk cuci kolah tu. Dia abang berehat Zat. Buka terus pergi mandi hadas tu siap tuan-tuan. Bini kita. Ni bukan orang Padang Serai lah. Ni cerita Padang lain ni. Tuan-tuan nak marah saya pula. Pergi kerak pula video Ustaz Husam kata kat Tok Siap Masjid Padang Serai. Mampuih saya tuan-tuan. Ni saya habaq betul-betul. Saya tak ada kenal-mengenal dengan geng Padang Serai. Bayah ceramah tu malah.
Syukur. Hang dapat isteri salihah, hang tak ditimbang lidah dalam. Nikah tak ada lama boleh anak. Hang tak syukur lagi ke? Ni, saya ada habaq ni rezeki Allah Ta'ala bagi ni kat tuan-tuan. Rezeki ni Pak Long, oi, jangan hanya fokus kepada wang ringgit saja. Ada orang tu menikah 10 tahun, Mak Long, oi, haram tak ada anak. Tak tahu nak ikhtiar lagu mana dah, tak tahu. Pesoh kok nu tak dapat, pesoh kok ni tak dapat. Pulau dah yang bunting tak larang nak biar. Pulau tu yang ada bunting dia haram tak? Dia haram tak? 6 kali dah pergi mandi kat pulau dah yang bunting, hak bunting pulau tu. Pergi ke 5 kali dia pergi dengan kawan. Kali kena mak mentua teman. Jom mak nak pergi sama. Pergi ya. Balik-balik mak mentua yang bunting dia ada. Mak mentua ni pun terlejak subuh. Dia kata aku tak tahu nak buat lagu mana lah. Hang ni menikah ngam-ngam setahun tengah boleh anak. Tak syukur ke tuan-tuan? Dia tak ada orang rasa stres. Orang nak tanya bila lagi. Orang Melayu tu kan. Kalau kita orang lelaki bila lagi. Orang perempuan lagi kasak dia pegang perut. Tak ada isi lagi ke? Sakit hati tak maklum? Sebab tu maklum jangan duk tanya lagu tu maklum. Saya nak pesan jangan duk tanya lagu tu. Dia pergi pegang perut ni tak ada isi lagi ke? Bagi sebiji lah. Ingat anak ni mangsa geletir tanah dia buat dah. Kalau anak ni mangsa dia geletir tanah dia buat senang lah. Lepas asal lu geletir tu. Tak nak maghrib, kerja tak ada. Kawan lalu mak buat apa oi? Ada geletir anak tak? Kok boleh seorang, tak nak masuk maghrib. Kalau anak mangsa geletir tanah dia buat. Jangan tanya. Kita ni menikah dapat. Pak Long, hang tak terima syukur lagi kah? Ni lidah duk luar. Sepatut hang kena simpan lidah dalam. Dapat anak. Anak hang pula beranak tak ada apa masalah ni macam budak-budak ni. Tak ada apa masalah. Ada yang anak keluar-keluar dia tak apa nak normal. Anak hang normal belakang. 6 orang nanam normal. Tak terima syukur ke tuan-tuan? Ni budak-budak ni. Normal belakang. Tak ada keluar nak cekeh lagu tu. Semua normal elok. Hang tak terima syukur ke? Ada orang yang dah mengandung elok dah duduk dalam perut. Nak keluar lagi seminggu tak tahu meninggal dalam perut. Hang tak. Jaga tak sanggup nu. Hak yang meninggal tu. Jaga tak sanggup nu. Jaga yang tu. Allah Ta'ala tak bagi rezeki meninggal dalam perut. Hang ni jaga apa pun tak? Keluar-keluar demam kuning tak kena tu ya kan? Demam kuning tak nak. Doktor duk tekan. Anak kawan ni doktor je tekan. Ada lagi kuning tu. Saya tu mana anak dok ni demam kuning. Duk je tekan dia. Ada lagi tu. Orang tua pesan dia lidah boya apa. Tak mau saya kat nak pergi kerat lidah boya ni tu balik minggu tengah belakang. Dadau dia tak mau. Kita kena lidah boya aku ambil. Janji anak sihat. Hang ni elok. Bini pantang pun elok. Allah. Pantang baru habis 3 hari lekat pula. Ini keturunan Baja Yuria. Dia pula bini dia tu pula beranak pun senang. Teran dikit-dikit anak keluar aku tu. Yang tu teran sampai satu watt dengar. Anak dia 4 orang tuan-tuan. Semua mudah. Anak hak pertama depan pagar hospital. Keluar dah. Kan? Dalam surat beranak tu depan pagar hospital besar. Anak nombor 2 lepas pagar. Anak nombor 3 dekat pintu kecamatan. Anak nombor 4 depan pintu Wat Bersalin. Tak ada. Semua keluar mudah. Tuan-tuan, ingat senang ke? Sebab tu Allah Ta'ala bagi kuasa mengandung dia dekat maklum. Dia tak bagi kat kita. Mau kat kita mampu. Pening doktor. Tuan-tuan bayang kalau kita ni Allah Ta'ala tukar lah. Tukar-tukar orang lelaki mengandung dengan beranak, orang perempuan tak? Lagu mana belum? Ni kalau kita semua bukan mengandung. Huduh ke tak? Masjid tu dia kena buat jadual imam. Haji Halim cuti bersalin. Tu imam nombor 1 tu. Nombor 2. Ustaz apa? Haji Halim. Ni ustaz apa? Ustaz Soleh.
Boh dalam kurungan period hari ketiga. Tu imam kena ada 4 orang kat luar tu. Huduh no. Tuan-tuan bayang ustaz-ustaz mengajak ni bersalin. Kerja surau pun bila melawat. Betul cang bedak sejuk penuh. Di kat rumah kau duduk pantang. Huduh tu lah. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kuasa mengandung ni kat kita. Tuan-tuan bayang buat bersalin kalau kita duduk. Puak lelaki ni penuh lah buat bersalin. Pokok besar. Biar duduk bintang kat daun. Huduh tuan. Dia tanya nak berapa CM dah buka. Huduh. Lepas tu Allah Ta'ala tak bagi kita mengandung. Huduh nak membuih. Syukur tak saya tanya? Elok dah anak hang pun besar, tak ada duk buat hal dengan anak orang lain. Tuan-tuan, rezeki kena kita fikir. Bak risau kita tak bersyukur. Bukan risau bak tak cukup. Kena ubahlah, kena ubahlah. Ubah yang mana tu ustaz? Ubah daripada duk bimbang rezeki kita tak cukup kepada rezeki takut tak syukur. Boleh maklum? Boleh maklum? Ustaz? Ya. Kalau kita nak zahirkan rasa syukur kita ni lagu mana ustaz? Nak zahirkan rasa syukur kita ni lagu mana? Sebagai penutup, saya nak ajak tuan-tuan buat 3 benda. Nak zahirkan rasa rezeki cukup ni, buat 3 benda maklum. Yang pertama, apa dia ustaz? Yang pertama, kena bersyukur dengan cara apa dia? Betul-betul kita ucap terima kasih dekat Allah. Nak buat lagu mana ustaz? Nak buat lagu mana ustaz? Kemarin tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat tak? Tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat tak kemarin? Khatib besar tak atas tu? Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala arahannya dan meninggalkan segala tegahannya. Ada tak khatib besar mari? Buat yang tu dulu hak pertama. Benda hak Allah suruh buat, benda hak Nabi suruh buat, buat betul-betul. Benda yang Allah Ta'ala larang kita buat, benda yang Nabi larang kita buat, tinggal sungguh-sungguh. Masalah kita mulut yang bersyukur, ini haram tak buat. Hak dia suruh buat, kita tak buat. Hak dia tak bagi buat, tu kita nak buat. Lepas tu tuan-tuan tak tenang. Lepas tu tuan-tuan tak tenang. Tolong, saya minta yang pertama maklum, terjemahkan nilai syukur kita kepada Allah. Jaga betul-betul benda yang dia arah kita buat. Tinggal sungguh-sungguh benda yang dia larang kita buat. Boleh maklum? Boleh? Yang tu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan nak terjemah nilai syukur ni lagu mana tuan-tuan? Yang kedua, tuan-tuan kena berkongsi rezeki tuan-tuan dengan orang. Sebab tu dalam rezeki kita dia ada nama dia zakat. Mana ada sistem kewangan yang bukan Islam ada zakat dah? Sebab tu dalam sistem kewangan kita ada nama dia zakat, ada nama dia sedekah, ada nama dia wakaf, ada nama dia infak. Semua ni nak ajak kita ni berkongsi rasa dengan yang lain. Ni nak bagi lidah masuk dalam. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau nak kira cukup, sampai bila nak cukup tuan-tuan? Kalau rasa nak cukup, sampai bila tuan-tuan? Saya tak mau dah juta cukup, mohong. Dia yang ada juta. Kalau ada 2 juta, saya bini seorang cukup tak? Cakap tu cukup tak? Takut nak buat gaya no. Maknum tutup tirai tak? Kami nak sembang kami tak? Nak tanya cukup ke tak? Maknum rasa-rasa cukup tak Pak Long ni bini seorang? Rasa-rasa cakap betul-betul. Banyak dah ada kona saya 3 hari lepas kona meninggal. Maknum cakap betul-betul. Ada seorang tak cukup, nak 2. Ada 2 tak cukup, nak 3. Ada 3 tak cukup, dia buang 4. Tak cukup, nak nikah 5 tak lepas, buang seorang. Kita ni, saya nak abang ni Pak Long, kena berkongsi rezeki kita tu. Jangan kira, tuan-tuan, sebab tu Nabi kata, anfiq ya bena Adam, wallahi unfiq alaih. Wahai anak Adam, infak harta hang, Allah ganti balik. Ganti tu kata ulama 2. Yang pertama, Allah melimpah ruahkan rezeki kita. Yang kedua, nak bagi rasa cukup lah hati hang tu. Tu yang kata qana.
Qanaah, cukup. Banyak tidak membazir, sedikit mencukupi. Yang ni kita nak. Ada banyak, tak membazir. Ada sikit, rasa cukup. Boleh? Boleh. Yang ketiga, tuan-tuan nak terjemah syukur tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, tuan-tuan tambahkan hidup tuan-tuan dengan amalan-amalan sunat. Yang ni Imam Ghazali abang. La jaga yang wajib bagi elok-elok, tambah yang sunat. Sebab tu Nabi kata 3 benda tadi ni yang aku nak hampa buat pada dia. Yang pertama saya kata tadi Nabi suruh kita buat apa dia? Duha setiap hari. Yang kedua, berpuasa paling kurang sebulan 3 hari yang dipanggil hari-hari putih. Yang ketiga, wa an autir qabla an arqad, semayang witir sebelum lena. Hak ni boleh buat dah sekali ni. Nombor 3 tu, witir sebelum lena. Insya-Allah tuan-tuan, kalau benda-benda ni maklum-maklum boleh buat. Tajuk yang kita bicara, Syawal yang diraih, rezeki yang disyukuri dapat tuan-tuan buat. Insya-Allah. Jadi cukup lah. Kat pukul 10 lah. Tuan-tuan tahu, kat 2 jam dah saya cakap ni. Tak rasa pun, memang tak rasa. Kerja duk gelak, saya nak mampuih. Mampuih ni 2 benda. Yang pertama, mampuih kerana letih. Yang kedua, mampuih nak bala apa, nak datang pula ni kan. Jadi cukup sekadar ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Baliklah buat tuan-tuan. Banyak benda yang saya bercakap malam ni, banyak perkara yang saya sebut malam ni. Tinggal satu lagi yang nak buat. Apa dia? Tuan-tuan nak beramal ataupun nak tinggal? Nak buat ataupun tak buat? Yang tu ya belum. Saya bercakap banyak dah. Kat 2 jam saya bercakap. Tinggal nak buat, tinggal tak buat. Yang tu je dah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati diri kita, memberkati diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada pihak surau yang sudi jemput saya mai untuk kali yang pertama ni tuan-tuan. Alhamdulillah dah tuan-tuan ni pun kalut macam-macam boleh mai juga malam ni penuh. Alhamdulillah. Saya ingat luar dengan dalam ni kat 20,000 ada malam ni tuan-tuan ni kehadiran kita ni. Alhamdulillah. Saya tengok daripada ekor kucing pun ada, naga lilik pun ada kan. Orang kata ustaz suka sungguh sebut naga lilik dengan kolam nerang. Nampak lagu mana? Seronok. Ada orang marah, gigi contoh kolam nerang. Gigi contoh lah. Kita sebut tu menaikkan nama dia bawah tuan. Ni naga lilik. Naga. Kat rumah saya pun ada naga kat tapi tak syok. Kampung naga tak syok. Ni naga lilik. Kalau terlepas naga tu tak tahu nak pergi tahu mana tuan. Naga lilik dekat kat ni kan, naga lilik kan. Alhamdulillah lah. Di mana nak panjang umur, murah rezeki jumpa lagi dah noh. Kalau panjang umur lah. Bukan saya tuan-tuan tu. Kan? Saya insya-Allah. Tuan-tuan lah. Mati ni tak tahu bila maklum dan tak tahu siapa. Tuan-tuan tahu mati bila? Surat beranak dia habaq, beranak bila, mati tak habaq bila. Siapa dulu nak pergi dia habaq? Tak ada. Tuan-tuan kita ni, saya dengan tuan-tuan siapa dulu pun tak tahu. Mungkin tuan-tuan dulu. Saya kemudian mungkin. Dan tak mustahil tuan-tuan dunia ni berubah, betul tak? Tak mustahil saya kemudian tuan-tuan dulu pun boleh jadi juga. Hak mana pun tak apa lah, janji tuan-tuan ambil dulu lah. Tuan-tuan dulu saya kemudian pun saya reda. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun saya tak ada masalah. Ambil lah nak yang mana. Jadi tuan-tuan dulu. InsyaAllah banyak umur, murah rezeki. Jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Sebelum saya nak akhiri tuan-tuan, saya dah jamak lah. Air berdakut dia ambil sini boleh jamak. Bukan jamak. Kita silap sebut lah. Dia ada ceramah satu tempat dekat dengan dulu ni lah. Cerita dulu ni kat Sungai Dua. Dalam perjalanan duduk pi, yang pengatur kuliah tu telefon dia. Ustaz? Ya. Ustaz dah underwear? Saya kata on the way. Underwear tu seluar dalam perjalanan orang panggil on the way. Dia kata tak underwear lah. Dia tak ubah. Saya kata underwear dah, bagai gurun dah. Hello. Pergi sampai mayang tu tak jimak saya siap lah noh. Lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata di masjid jamak. Jimak di rumah. Saya kata ni sampai nak sebut pun tak betul ya ni. Saya dah jamak dah. Tuan-tuan duduk jamak pula. Duk ekor kucing mai duk jamak tani hang ni Syiah ke apa kan. Saya dah jamak dah, kita nak keluar dulu. Habis sembahyang maklum tengoklah dekat pintu-pintu keluar belah muslimat, belah muslimin
ada diletakkan tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah yang saya menjadi ketua pegawai eksekutif. Tabung ni tuan-tuan untuk dua perkara. Yang pertama, kalau tuan-tuan nak bagi infak, nak bagi sedekah, tuan-tuan nak bagi zakat, silalah. Duit dalam tabung ni yang pertama saya nak guna untuk tabung pendidikan. Tabung pendidikan ni yayasan buat apa ustaz? Yang pertama, kita menaja pelajar-pelajar tahfiz kita. Ada anak-anak yatim, ada anak-anak asnaf kita taja. Mereka ni duk hafal Quran tuan-tuan. Kita ni Quran tak hafal. Mari kita bantu orang hafal Quran. Yang kedua, duit tu tuan-tuan untuk dana pendidikan ni juga kita membiaya beberapa pusat tahfiz yang berada di bawah yayasan. Tuan-tuan tahu pusat tahfiz ni la yamutu wala yahya. Tidak bermutu sebab korang biaya. Ini nasib pusat-pusat pengajian. Jadi kita duk pi tu, saya pi ada yang hampir nak tutup, kita biaya. Ni macam minggu depan ada yang saya nak pi hantar sumbangan. Di tuan-tuan nak agih ke mana tuan-tuan punya sumbangan tu, bubuh tahun ni saya tolong. Saya pun bagi sikit. Saya nak bak kat tuan-tuan lah tuan-tuan. Duit-duit ceramah ni tuan-tuan. Sebab tu orang duk kata ustaz makan duit ceramah dah. Setiap daripada duit ceramah tuan-tuan, saya staff saya tanya pembantu saya, semua saya bagi untuk tabung tu. Saya bercakap dan saya buat. Malam ni tuan-tuan bagi dan sampul banyak mana? Dalam tu saya pun. Saya tak nak makan duit ceramah ni tuan-tuan. Saya meniaga. Saya rasa nak bayar duit kereta saya puas hati daripada hasil meniaga, bukan daripada hasil ceramah. Tak salah nak makan, tak salah. Cuma bagi saya lebih rasa puas hati tuan-tuan bagi itu, kita sambungkan benda tu untuk buat sumbangan. Lagi orang kata ni dia bercakap, dia tak buat, ni saya nak bang. Yang kedua dalam tabung tu untuk kita bantu asnaf. Ada yang sakit, ada yang ni apa, kita bantu. Di tuan-tuan nak bagi, ada yang pesakit kronik, ada apa yang tinggal anak-anak yatim, yang ni kita duk bantu setiap bulan tuan-tuan, beribu ringgit kita bagi. Duit ubat pesakit beribu ringgit kita bagi. Ustaz bagi lagu mana? Kita ada asnaf yang di bawah jagaan kita. Untuk itulah kita nak guna. Duit tabung tu untuk tu. Duit tak bawa ustaz, balik pergi ambil, tak ada masalah. Gelintah keluar tu suar lah, tangan dah bukit, raba kena duit bubur, raba kena duit bubur. Tapi banyak jugalah duk lintas saja dia buat tak lama 2 hari lah. Mau jadi serba mamuh Pulau Pinang tu tak payah buat apa lah, dia raba macam saya kata raba apa bu. Dia raba dia main jumpa saya, ustaz dia bayar lepas ya buat mamuh duk raba bukit, tak kena duit, duk kena telur lah, dia kata tak duk bubur apa lah. Han cabut telur tu bila lempak dalam tabung tu, satu kerja nak kena batu pula tabung tu kami tu. Bubuh lah insya-Allah tuan-tuan. Dan yang kedua dekat luar sana, dekat kereta ke kat mana? Kereta depan ni dekat kereta saya tu tuan-tuan, ada saya bawa produk Top Coco lah. Untuk tuan-tuan tahulah, yang mana duk ikuti saya tahulah Top Coco. Natang apa tak? Dia bukan natang. Dia minuman. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, 5 dalam 1. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Yang ni dia punya sesuai untuk semua lapisan, daripada budak-budak umur 2 tahun. Ni anak-anak tuan-tuan ni cakap tak dengar, maklum kan? Amalkan. Pasal serbuk dia kita minta ulama terapi. Baca dengan ayat-ayat penerang hati, ayat-ayat pelembut hati. Kadang-kadang dia duduk main tak tahu nak buat lagu mana. Ada satu makcik kak ni, dia kena buat, dia tak tahu nak buat macam mana ke tegak, macam nak kencing atas kepala kan. Saya dah sabar kau. Kita ikhtiar. Anak-anak kita yang lembab mengaji ni payah boleh. Saya bela budak-budak tahfiz ni tuan-tuan yang main payah ngapai kita bagi ni. Alhamdulillah dengan izin Allah semua. Hak nak bercakap payah, dia macam ada mutiara dalam mulut tu, bagi minum. Hak ada gangguan-gangguan, bagi minum. Maklum paklong untuk mencegah daripada nyanyok, minum. Nyanyok paklong, bini orang dia kata bini dia ni nyanyok kena ke dia ni. Ada satu paklong dekat Lustak, dia aksiden kepala terampas dekat tak 3 bulan hilang ingatan. Anak dia amal dengan izin Allah kembali ingatan. Boleh dapatkan di luar sana. Setengah kilo RM12, satu bungkus 20 secet harga RM22, boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Duit tak bawa ustaz, tuan-tuan punya pasal boleh hutang. Syarat bayar
Mau tak ada niat nak bayar, jangan nak berhutang. Boleh? Boleh Ustaz, berhutang berhutang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Maklum lah? Maklum? Oh maklum. Ui. Boleh ke? Semangat ni orang lelaki ada agak keluar morah kencing masuk balik. Keluar isap rokok masuk balik. Ni 2 jam. Ni maklum-maklum ni tak ada bangkit langsung. Hebat lah dia pun. Maklum tak rasa nak kencing ke? Maklum. Kau gelak-gelak pakai balas hatang tu ke apa ke? Satu kerja pula Tok Siap tu nak vacuum esok ni. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Terima kasih semua. Mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ